wabarakatuh. Saya Zainab binti Ahmad, mahasiswi daripada Universiti Terbuka Malaysia. Jadi video hari ini saya jalankan untuk memenuhi tugasan daripada pihak universiti. Jadi hari ini saya telah datang berjumpa Encik Halim untuk menunggual beliau tentang apakah persediaan seseorang calon sebelum menghadiri temuduga kerja. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Encik Halim menjawab persoalan yang kita ajukan. Boleh perkenalkan nama dan jabatan Encik Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Zainab yang mana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk diramahkan dan dapatkan sedikit tentang tesis yang beliau lakukan. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Abdul Halim Abdul Majid, yang mana sekarang ini saya adalah Timbalan Pengurusi di Ma'had Tahfiz di Pusat Pengajian Tahfiz Darul Salihat Kekadering Taipei, dan di situ juga saya juga berjawatan sebagai pengurus operasi. Dan manakala di Ipoh, di tempat sini adalah saya sebagai jawatan Timbalan Pengurusi juga untuk Persatuan Tahfiz Al-Quran Negeri Perak. Jadi, dan jawatan untuk di sini pun lebih kurang sama juga, melibatkan pentadbiran dan juga projek-projek yang berkaitan dengan Tahfiz Negeri Perak. Jadi di segi pengalaman kerja saya banyak lebih kepada bunga resource, bermula dengan syarikat Masyishita atau sebagai produk dia nasional Panasonic dan beberapa produk lah. Di situ saya tugas sebagai planner, lepas ditangkap sebagai resource di sana. Banyak terlibat lah dalam segi employment lah. Dulu mula-mula tahun 90-an dia tak panggil resource, dia panggil personnel. Jadi di sana terlibat dalam proses pengambilan kerja. Kemudian dia di sana, kalau saya kongsi sedikit lah pengalaman di Masyishita tu, dia ada satu bidang keras printer dibuat oleh Profesor Yoshida pada tahun 1930-an, khusus untuk mengenal pasti di segi beberapa kriteria. Contoh macam adakah dia seorang yang beremosi tinggi, IQ tinggi ke atau EQ tinggi, dan adakah dia ni seorang yang hot temper dan sebagainya, untuk memastikan dia letak kedudukan yang betul. Jadi itu salah satu pengalaman yang mana saya dapat banyaklah khususnya. Dan seterusnya saya berkhidmat dengan syarikat-syarikat lain pun, saya lebih kepada bentuk set up sistem. Saya juga adalah internal ISO auditor. Okay. Jadi saya juga selain daripada human resource, saya juga ikut dalam badan operasi. Yang mana operasi ini di situ pun kalau ada staff-staff yang untuk ditemuduga, saya pun kena hadir sekali. Jangan terlibat dengan temuduga. Sebabnya bila dia nak masuk ke department, contoh di badan operasi atau production atau badan perkhidmatan, jadi saya kena pastikan orang tu yang qualified, yang ada pengalaman untuk di jabatan saya. Jadi maknanya selalunya kalau panel temuduga ni dia akan ada minimum 2 atau 3, yang mana satu daripada human resource, satu lagi daripada department yang terlibat, dan satu lagi kadang-kadang pengurusan, bergantung pada position yang diminta. Dan ini pengalaman yang saya lalui, dan pengalaman yang saya lalui ini bisa berkongsi juga, yang mana semasa saya pengurusan hampir saya lebih daripada 10 ke 20 ribu lah. Jadi banyak pengalaman yang saya lalui itu, utamanya mesti graduate daripada UK, graduate daripada US, graduate daripada Jepun, dan juga dalaman ada juga daripada UN, BPN dan sebagainya. Sebab dalam sistem kalau kita terlibat dengan MNC, multinational company yang besar ni,
penilaian dia berdasarkan kepada dia punya ranking di dunia. Jadi Iswazah yang ranking di dunia ni kita kena pasti mana ranking dunia. Contoh kalau di Malaysia ni ranking nombor 1 adalah Universiti Malaya, yang kedua di dunia. Dan kemudian kalau di Politek Diploma, Polisas daripada di Pahang, dan juga di Polisen. Jadi ini antara yang dikenal pasti kalau dalam kita nak dapatkan sumber pekerja yang berkelayakan dan juga ada kualiti. Itu sebab target person lah. Ya. Jadi itu antara yang penting untuk kalau kita nak membangunkan satu struktur organisasi supaya kita mendapat the right person for the right job. Ya, betul. Kunci dia mesti right person, right job. for the right job. Kalau tidak, kita akan membuang masa pada organisasi dan pekerja itu sebab dia tak boleh menyumbang ke tahap yang maksimum. Betul. Jadi ini antara kriteria. Dan terus ke poin-poin juga ya. Dan penting di sini juga kita mengenal pasti dari segi calon itu sendiri kecenderungan dan minat dia. Sebab bila dia tak minat, potensi dia nak fokus dan potensi dia nak bertahan dengan kita, dan untuk dia melahirkan idea yang kreatif dan sebagainya takkan wujud. Baik, betul. Itu antara istilah yang pengalaman saya cerita. Kita berteruskan. Betul. Jadi pada hari pembuka tersebut, apakah persepsi atau pandangan pertama panel terhadap calon pembuka? Okey, kalau persepsi yang pertama kita melihat dari segi dia punya penampilan. Dan penampilan dia banyak aspek. Tengok apa jawatan dia pegang, yang dipegang dan sebagainya. Tetapi kebiasaan kita melihat kekemasan pada calon itu sendiri. Dan juga saya tak tahu di tempat lain, kebanyakan yang saya belajar oleh syarikat Malaysia sebelum calon itu masuk, kita memang letakkan kursi itu jauh lebih kurang dalam 5 langkah daripada tempat panel. Dan bila calon itu sampai, dia akan bagi Assalamualaikum ataupun dia bagi greeting kepada kita. Terpulang kepada calon itu dan terpulang kepada panel juga. Dia akan bagi greeting dia sesuai. Selepas tu kita akan melihat calon itu dia berdiri ataupun dia terus berdiskusi. Selalunya kalau calon yang baik, dia lepas greeting, dia akan berdiri dan kita panel akan beritahu sila duduk. Itu antara tata cara dia. Mana kita tahu, maknanya dia ada seorang yang patuh dan menghormati orang. Itu kan akan dilihat pada calon pada hari. Ya, betul. Sebab itu penampilan pertama, sebab dia tak kenal siapa panel dia. Jadi dia perlu ada satu rasa hormat dan rasa menghargai semua orang. Dan ada juga setengah calon tu kita nak pelawut, dia terus duduk dan dia tarik kursi tu ke hadapan kita. Maknanya kalau di segi penilaian pertama itu dah gagal. Tak perlu nak tengok nak tengok dia punya sebab bila seseorang bekerja, bila dia masuk, dia kena patuh arahan, dia kena dengar arahan, dia bukan dia bertindak di luar daripada arahan. Itu langkah yang pertama. Itu antara kepatuhan yang diperlukan panel terhadap calon yang datang. Betul. Jadi ini adalah langkah ketat, tapi bergantung pada organisasi yang dia kalau organisasi itu mementingkan etika, mementingkan peradaban, mana itu adalah penilaian yang pertama, dan kalau dia melakukan itu automatik dia kira gagal. Belum lagi dia tunggu dah kira gagal. Sebab itu pihak panel ni akan awal-awal lagi akan pendekkan. Maknanya kita akan tulis itu gagal. Sebab kita nak pendekkan waktu tunggu untuk bagi peluang pada calon lain. Ini ada kriteria yang perlu kita patuhi. Itu langkah yang pertama, fizikal saja. Yang kedua, kita tengok dari segi persiapan dia, khususnya file dia, maknanya dia punya biodata dan sebagainya, berserta dengan sebaiknya dia ada salinan pada diri dia sendiri, mana untuk diberi pada pihak panel lah.
Ini antara itu. Jadi itu antara langkah yang pertama, sebab kita kadang-kadang bila kita temu duga tu bukan satu jumlah yang sikit, kadang satu hari tu mungkin sampai 20, 30 sampai petang dan sebagainya. Jadi ini kita pendekkan. Kita kena menghormati calon-calon yang lain juga. Ini antara etika yang panda tu kena patuh. Jadi ini supaya itu akan menjadi satu contoh kepada calon. Ini budaya ni budaya betul. Masya Allah. Jadi ini kita sebenarnya. Yang seterusnya adalah apakah calon juga turut dinilai berdasarkan percakapan dia dengan panel pada hari tersebut. Ya betul. Sebab yang ini memangnya salah satu daripada aset ataupun yang perlu kita buat penilaian. Sebab percakapan itu menggambarkan, dia mempresentasikan diri dia, apa sebenarnya yang ada dalam diri. Apa kelebihan yang dia ada untuk dipersembahkan betul. pada hari tersebut. Dia kena ceritakan tentang qualification dia, dan dia kena ceritakan juga pengalaman dia untuk dia suitkan dengan jawatan tersebut. Itu asal dia. Kalau dia tak boleh bercakap dan sebagainya, maknanya itu masalah besar pada syarikat nak mengambil dia, sebab syarikat tidak tahu apa yang ada di dalamannya. Jadi individu itu sendiri kena menterjemahkan dia punya pengetahuan dan juga pengalamannya kepada panel. Itu antara persediaan yang perlu ada pada calon untuk hadir pada temu. Betul. Baik, itu antara yang perlu ada lah pada semua calon lah. Semua calon, betul. Baik, jadi setelah dinilai, setelah ditengok dengan percakapan ataupun kriteria ataupun kata apa, tanggapan pertama tadi, adakah pihak syarikat ataupun pihak panel boleh melihat minat yang ada dalam diri calon pada hari tersebut dengan jawatan yang syarikat tawarkan kepada dia? Betul. Jadi sebenarnya tujuan peneluga ini adalah mendapatkan cukup banyak pengetahuan dan juga pengalaman yang ada pada calon. Sekiranya dia memberi maklumat yang meyakinkan, dan kadang-kadang panel tu dia akan bagi satu study case. Contoh sebelum hari temubuka atau pada masa hari temubuka? temubuka. Semasa temubuka. Semua dia akan bagi satu study case. Contoh, kalau ada masalah ni, macam mana jalan penyelesaian dan sebagainya. Sebab di situ kita nak sinkronisekan dia punya pengetahuan dan pengalaman tu, bagaimana dia menyelesaikan satu masalah dalam waktu yang singkat untuk penyelesaian tu. Sebab sekiranya kalau orang tu dia bercerita tentang dia ada pengetahuan, dia ada pengalaman, tetapi bila diajukan persoalan atau isu-isu dan dia tak boleh selesaikan masalah, itu menunjukkan dia belum lagi bersedia untuk apa yang diperkatakan. Mana istilah dia, kalau teori tak menggambarkan praktikal. Ya. Sebab saya bagi satu pengalaman saya, ada kebanyakan kalau syarikat besar ni, walaupun pelajar tu, saya ada kalau pekerja tu adalah seorang pelajar yang lulusan dia, contoh 8A atau 9A dia dapat SPM, kemudian SPM dia dapat 5A atau 6A, dan juga dia dapat daripada awal SEM sampai ke akhir SEM 4 level. Cemerlang. Tetapi bagi syarikat yang maju, dia tak melihat itu sebagai bentuk kehebatan pekerja. Sebab ramai orang yang ada pengetahuan tapi dia tak boleh materialisekan dalam dunia sebenar. Ilmu hanya bergelegar di dalam otak dan fikiran. Tetapi masalah yang sebenar untuk melihat kemampuan seorang ialah bagaimana dia menggunakan ilmu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini yang kalau kita tengok banyak graduan yang hebat-hebat, tetapi bila masuk kerja tu dia tak menggambarkan nilai diri dia. Disebabkan kalau tak betul kaedah penilaian tu, dia akan gaji. Dan syarikat besar pun selalunya dia akan letakkan dalam 6 bulan ke setahun untuk buat penilaian. Tahun
mudah-mudahan kita setahun untuk percubaan. Itu pada syarikat besar. Syarikat kecil ni mungkin dia tak mampu. Dia buat 3 bulan, 5 bulan. Tapi akhirnya masuk bulan ke-7 selepas competition tu, keluarlah dia punya the real of true colour. Ini yang melibatkan masalah. Itu masalah besar. Baik, seterusnya soalan yang seterusnya adalah berdasarkan inventory minat kerja SIDIK, adakah nilai yang diperoleh dalam ujian tersebut boleh digunakan pakai untuk jangka masa panjang? Memang sebab itu salah satu daripada minat dan juga bakat manusia. Kadang-kadang manusia ni apa yang dia minat dia akan buat. Contoh, sepatutnya bila seorang pelajar dia minat dalam engineering, dia akan belajar engineering. Dan seterusnya, kalau dia dah berminat dalam engineering, dia cari pekerjaan dalam bidang yang sama. Tetapi kita boleh lihat juga ada orang yang bidang engineering tetapi dia contoh dia terlibat dalam masak. Jadi makna di situ dia ada dua kaedah yang kita boleh buat penilaian pada manusia ni. Pertama, dia minat minat dalam bidang memasak, tetapi disebabkan tekanan dan paksaan daripada persekitaran ibu bapa atau rakan dan sebagainya, dia ambil bidang engineering. Ini antara inventory yang boleh kita lihat. Tetapi kalau dia tak ada inventory ni ataupun dari segi kecenderungan dia tidak ada dan dia tak boleh ke tahap yang profesional, dia hanya separuh jalan saja. Maknanya dia akan berhenti, dia akan cari bidang yang dia minat, bukan bidang dia kerja, bukan bidang yang dia belajar. Banyak ramai. Sebab kebanyakan di Malaysia ni dia tak ada satu bentuk kaunseling di peringkat awal lagi untuk menunjuk ajar ataupun mencukir bakat pelajar tu di mana hala tuju dan mana minat dan bakat dan hala tuju dia. Dia hanya mengikut apa yang disarankan orang. Kerja ni bagus, mendapatkan ini antara inventory yang perlu ada pada pelajar tu untuk dilanjutkan. Jadi dalam jangka masa panjang juga inventory ini sangat berguna lah kepada syarikat sendiri untuk menjadi penilaian kepada pekerja. Betul. Itu adalah inventory minat kerja SIDIK. Jadi yang seterusnya adalah inventory, adakah nilai inventory daripada nilai pekerjaan SIDIK yang dijawab oleh calon akan menjadi ukuran prestasi ataupun standard sewaktu bekerja? Dia begini, kadang-kadang manusia ni bila dia masuk satu skop, dia perlu ada lebih melihat dari sudut yang pelbagaian. Kadang-kadang inventory itu hanya sebagai benchmark saja. Ya, betul. Tetapi untuk menjadi seorang yang kreatif, dia perlukan pendedahan dan mungkin dia akan berubah dia punya karakter dari semasa ke semasa. Berdasarkan keperluan dia, keperluan pengalaman dia tak sama. Tapi itu sebagai benchmark tu memang perlu. Betul, nilai kerjaya SIDIK tu nanti akan menjadi satu kali ukur sewaktu menilai prestasi ataupun apa yang dilakukan oleh pekerja sewaktu dalam melaksanakan kerja. Jadi agak subjektif juga. Kalau kita tengok pendidikan di UK, saya pernah tengok praktikal daripada pelajar Malaysia balik ke Malaysia, dia praktikal di tempat saya, yang mana dia beritahu kebanyakan di UK atau Eropah, saya tak pasti dia sebut bahasa UK, dia praktikal di UK. UK ni kebanyakan pencara adalah pencara yang bermula dengan mereka bekerja, kemudian menjadi adult learning. Selepas adult learning baru dia di Malaysia atau kebanyakan negara beragama yang habis lagi dia begini, lepas buat dia master, dia buat PhD, lepas dia buat PhD menjadi pencara. Umur dia 30 tahun ke bawah. Pendedahan dunia yang sebenarnya tak ada, teori saja. Pembanding di negara-negara maju, dia menekankan kepada adult learning.
Saya rasa Malaysia pun dah ke arah tu. Sebab adult learning ni dia sebenarnya kebanyakan manusia ni dia dah melalui proses pembelajaran, tapi tak dikompreskan, tak disatukan dalam bentuk yang lebih spesifik. Jadi ini antara yang tips-tips yang kalau kita tengok di sekarang, kenapa banyak orang yang tak berhalanya di segi kejaya sampai ke peringkat. Contohlah, kalau kita tengok orang tu dia di sektor swasta atau government, dia sampai umur ke 35 ke atas ke 40, dia akan menyatakan boring kerja ni, kalau banyak jalan. Itu menunjuk sampai ada satu kebosanan tentang berhadapan dengan kerjaya semasa. Tetapi di situlah dia tak ada pilihan. Dia kata, kalau aku tak pergi, aku nak pergi makan dulu. Jadi stay itu disebabkan oleh suasana keliling lah, suasana semasa dia. Bukanlah disebabkan dia meminati kerja tersebut. Tapi dia terpaksa meneruskan. Ini yang banyak perkara yang bermasalah. Dan adakah ini juga akan efek pada gerak kerja dia? Ya. Sebab di situ dia dah sampai tahap maksimum ataupun dipanggil shilling. Dia dah sampai shilling tu, dia rasa macam buat kerja lebih kurang pun gaji pun sama juga. Dan productivity pun akan menurun, kemudian creativity pun akan hilang. Sebab bila saat khususnya lah di syarikat, khususnya kalau di sektor government ni, dia dah nampak jaya sampai ke mana. Tangga gaji dia sampai mana, selagi orang ni tak pension dia. Jadi dia adalah stagnan itu. Berbanding swasta ni dia lebih kepada untuk the more you expose you punya kelebihan tu, dan chances you nak dapat atau di reward tu ada tinggi. Berbeza dengan sektor swasta dengan sektor kerajaan. Antara orang memilih untuk berada di sektor swasta. Betul. Pada yang ada nampak ruang dan peluang. Baik. Kalau yang tak nampak ruang peluang ni, maknanya dia rasa ataupun dia play safe kan. Atau dia dalam zone apa? Comfort zone. Once your comfort zone, dia akan maintain apa yang ada. Dan di situ produktiviti dan kemajuan organisasi akan berlaku. Itu antara kelemahan dan keburukan bila kita sudah berada dalam zon bosan ni. Jadi dia boleh comfort zone, lepas comfort zone kau pergi bosan. Ya, baik. Jadi adakah ada cara untuk kita atasi perkara ini? Dia sebenarnya dipanggil self-development. Setiap pekerja tu mesti ada. Dia mesti ada satu keinginan untuk memajukan diri dia sendiri, supaya di situ dia nampak wang atau duit itu bukanlah satu semata tu, tapi ada kepuasan dan kehidupan. So di situ dia akan pergi ke tahap yang lebih profesional. Maknanya dia akan lebih cenderung berminat untuk memberi perkhidmatan kepada manusia lah sebenarnya kan, ke tahap yang jadi ini antara yang perlu dipahami oleh setiap orang. Tapi kebanyakan pekerja dia tak akan berani sebab dia dah dalam comfort zone. Dan dia kata, kenapa aku nak berhenti kerja nak buat ni sedangkan aku dah fikir. Tapi realiti dia, kalau kita tengok orang yang terlibat dalam perniagaan, gaji dulu dah tak apa ni. Ini pendapatannya rumah dia tak. Dia kata, saya nak buat sesuatu yang mencabar saya. Dan ini kategori orang-orang yang perlu kita ambil contoh. Jadi ini antara perkara yang kita perlu terap ataupun perlu didik dalam dalam diri setiap orang. Kalau kita istilah dia, kalau kita sebagai orang Islam, sebagai muhasabah, baik. Perbaiki diri kita. Kalau orang putih panggil self improvement lah. Kalau orang Jepun dia panggil kaizen. Kaizen maknanya tiap-tiap hari dia ada pembaharuan. Tiap-tiap hari. Jadi maknanya bila ada tiap-tiap hari perubahan, maknanya minda kita akan berfungsi. Otak kita berfungsi. Kalau tidak, tengok benda yang sama. Jadi contoh kalau ada sistem kaizen tu, maknanya ini tak apa-apa. Jadi maksud kata setiap hari kita nak buat satu perkara baru dengan yang cara yang terbaik. Dan sebenarnya kita kena terap dalam diri kita bahawasanya satu
ataupun keputusan yang akan keluar juga Baik. sangat baik. Ya, Baik. Betul. Okey, itu antara yang perlu calon setiap calon perlu terapkan dalam diri sendiri. Sebab tu yang tadi pada awal tadi kita sebut kena ada minat, dan kena ada inisiatif untuk Jadi bakat minat. ada bakat dan minat, dan Automatic. ada sifat sentiasa memperbaiki diri ataupun meningkatkan untuk memenuhi keperluan. Baik. Jadi itulah yang saya nak ajukan persoalan kepada Encik Amin tadi. Baiklah. Untuk soalan yang terakhir saya kira untuk perkongsian kita untuk temu buat kita hari ini, untuk soalan yang terakhir adalah apakah pendapat Encik Halim sudah banyak bertemu calon juga ni, bila calon itu datang temu juga hanya sekadar untuk memenuhi mengelakkan pengangguran, bukan kerana dia meminati ataupun mahukan kerja tersebut. Okey. Saya mendapat satu tip nasihat daripada apa, dia adalah ex-director Masyita, itu Arwah Karim, yang satu-satunya orang Melayu yang mana menjadi director di dalam Masyita. Syarikat Jepun. Ya, dan dia memang hebat dan saya banyak belajar dari dia. Dan masa saya buat pengambilan kerja, dia beri tip saya paling tepat. Kita tidak memenuhi sesuatu jawatan itu selagi kita tidak ada calon. Kita jangan setelah dipanggil desperate dengan keperluan kekosongan jawatan. Sebab kalau kita ambil yang tak layak, tak sesuai, dia akan memberi impact dan dia juga akan membagi virus yang negatif kepada pekerja lain. Kesan dia besar. Itu sebab kalau dia datang semata-mata untuk nak mengganggu, contoh nak memenuhi keperluan hidup dia, sebenarnya di situ berlaku kalau kita orang Islam tidak ikhlas. Jadi kita lebih baik kita bagi kepada orang yang ahli, orang yang berkelayakan, orang yang minat, orang yang memerlukan dalam pekerjaan. Dan orang yang mata-mata untuk mengisi pekerjaan minggu ni, dia akan buat kerja sambil ini realiti yang saya dapat. Pak pernah dibuat dalam department lain. Saya di department dalam 30-40 department. Dia memerlukan pekerja kami kadang-kadang besar, jadi besar. Memerlukan sebulan tu dia berhenti dalam 100 lebih. Bukan sikit, sebab 5,000 setengah akan ada. Group ekon dulu saja. Kalau satu Malaysia ni 20 lebih. Jadi bila berlaku dia kosong jawatan, jadi head of department dia pada yang tertentu seperti atau bahagian account ke bahagian yang lain, dia akan minta kepada pemerintah. Sebab bila lagi kami nak empower, jadi bila kita tapis ya, tengok yang layak, yang sesuai tu, contoh kosongan 10, yang layak ada 5, jadi kosong 5. Jadi bahagian department lain akan marah. Kami rujuk pada director, no point, kita tak guna dibawa orang ini, akhirnya nanti dia akan tarik yang lain keluar sekali. Ya, betul. Jadi ini adalah sebenarnya untuk nak jadikan satu organisasi yang hebat atau organisasi yang dia umpama pemilihan pekerja adalah pemilihan yang utama. Kalau dalam bidang pendidikan, ini kalau di tapi swasta ni, kita kena pasti dulu pelajar tu betul-betul bukan qualified, minat dan ada bakat, baru kita masuk. Ya betul. Sebab kita ada temu juga pelajar. Jadi itu proses dia. Sama juga kalau kita sebagai manusia biasa, kalau kita nak berkahwin tu mesti pemilihan yang betul. Ya betul. Jadi kalau kita tengok proses temu kita ni bukan melibatkan pekerjaan, tapi dalam aspek semua kehidupan. Maksud kata
cuma kita tak menggunakan terma Ya. yang betul-betul. Hanya orang terlibat dengan resource, dia akan melihat semua jalan itu untuk wilayah kehidupan dia Baik. sepatutnya. Baik. Jadi itu dijawab kepada persoalan tadi. Kalau dia menanggung, maknanya baiknya tertolak. Ya, baik. Jadi adakah pengalaman kerja juga dinilai pada calon yang datang? Itu salah satu faktor. Sebab kita bimbang macam sistem pendidikan yang sekarang. Terutama negara baru lah, sebab saya kerja dengan 3 organisasi yang besar di dunia, Jerman, Jepun, juga Amerika. Jadi 3 negara baru ni. Negara maju ni. Bila negara membangun, dia nak pergi tahap negara maju, dia akan melahirkan universiti, melahirkan politek yang banyak, tetapi dia punya MQA dia ataupun dia punya tu tak mencapai tahap. Dia memenuhi lebih keperluan politik, bukan keperluan yang sewajar dalam bidang keilmuan. So kita akan melihat dari segi realiti ya, pelajar yang berlulusan diploma dan SPM, yang diploma atau degree, dan bila dia bertutur dan dia bercakap seolah-olah macam budak keluar itu realiti. Dan ada juga pelajar daripada US yang dulu pernah isu sekali, dia tak pandai tutur bahasa Inggeris, tapi dia boleh degree. Cerita dia, saya dapat maklumat yang sebenar, di Amerika ni dia banyak universiti, ratus ribu. Dan kalau nak masuk universiti yang baik, contoh dalam Oxford ni, dia berdasarkan benua. Itu dinilai. Benua, contoh benua kalau Asia Tenggara, dia ataupun benua asing, dia ada dia punya kuota ni. Amerika kuota ni, Eropah kuota ni. Jadi banyaklah yang nak masuk ke universiti yang hebat, tentulah sikit. Betul. Jadi bila sikit, kita ada pelajar-pelajar yang lepasan kita bagus, dia masuk ke universiti yang grade A, B, C, D, E. Dia masuk grade universiti yang agak belakang, dia perlu hadir kuliah, dia buat assignment, tetapi bila dia balik rumah, dia buatlah down dia semua masuk, dan dia tak tutur bahasa Inggeris. Dia faham bahasa Inggeris, dia tulis bahasa Inggeris, tapi bila dia berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, ini yang berlaku dan realiti. Sebab saya dalam masyarakat internasional ni, kami buat pelayanan. Jadi ini tak salah kepada pihak government atau kerajaan dan sebagainya, sebab masalah itu kita nak melahirkan banyak graduan atau pelajar saja, tetapi soal pokoknya adalah pada pelajar. Itu saja. Jadi cara menunggu itu sendiri lah yang perlu upgrade diri dia untuk memenuhi jawatannya yang ditawarkan. Banyak sebenarnya yang boleh kongsi, tapi yang dari yang boleh saya. Ya, baik. Terima kasih Encik Amin untuk perkongsian hari ini. Memang menepatilah dengan soalan yang telah saya ajukan. Baik. Jadi untuk menepatinya adalah kita mesti letakkan diri kita pada tempat yang sepatutnya betul. Jadi apa dua jawatan yang kita perlu pastikan kita sudah bersedia ataupun kita meminati perkara tersebut agar kita boleh berikan semaksimal yang mungkin untuk memenuhi kriteria ataupun gerak kerja atas jawatan tersebut. Betul. Jadi Encik Alim, terima kasih banyak atas luangan masa pada hari ini. Saya pun mohon maaf Tak ada masalah. telah mengganggu Encik Alim hari ini. Tidak mengganggu, sebab bagi saya bukan kali pertama pelayanan ni. Saya dulu pun bila saya bekerja di Head of Department, certain department, ramai graduate dia praktikal. Baik. Daripada Universiti Melayu, di UK dan saya pun harap saya boleh bekerja dengan Encik Alim satu masa nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah nanti pula di bos. InsyaAllah Encik Alim. Jadi terima kasih atas luangan masa pada hari ini. Saya mohon supaya Encik Alim doakan saya lah tesis ini jaya, dan saya pun insyaAllah pada
Aran, insyaAllah tahun depan habis lah. Degree ni? Baik, saya terima kasih doktor. Sama-sama. Wassalamualaikum.